Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda apa khabar? Miss Isha. Syukur dan Alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam channel video Niza pada kali ini. Dan adakah anda tahu apakah aktiviti Niza untuk video kali ini? Sekarang Niza telah merakam video Niza dengan menggunakan kamera Android sahaja. Okey, ataupun kamera telefon Niza jenis Oppo A5s sahaja. Okey, pendapat Niza, kamera ni berfungsi dengan baik, jelas. Durasinya juga panjang, sesuai untuk melakukan penggambaran video. Dan kepada YouTuber, anda boleh gunakan telefon ini sebagai salah satu kaedah untuk merakam sesuatu video, terutamanya kepada YouTuber pemula ataupun beginner YouTuber. Okay, pastikan anda dapat Oppo A5s di mana jua anda berada. Kalau anda lebih suka membeli ataupun shopping secara online di Shopee, di Lazada, singgahlah sebentar membeli di sana. Ya, sekarang mungkin ada promosi. Ada promosi khas untuk anda, terutamanya di Shopee, di Oppo, ya. Pastikan anda dapatkan sekarang promosi-promosi yang telah dilakukan. Dan untuk mereka yang mempunyai kaedah rakaman video yang lain, anda boleh dapatkan pelbagai lagi jenis peralatan seperti tripod, ya, holder stand untuk telefon dan apa jua hanya dengan di hujung jari sahaja melalui pembelian secara online. Di mana lagi? Pastilah di Shopee ataupun di Lazada. Betul tak? Terima kasih. Baiklah. Hari ini hari Selasa, 8 September 2020. Sekarang ialah hampir pukul 12 lebih. Ya, biasanya pada waktu ini di kawasan persekolahan keadaan sesak kerana kebanyakan ibu bapa sibuk mengambil atau menjemput anak balik dari sekolah. Satu nasihat saya secara umum, ya, dan juga untuk saya sendiri, pastikan anda ibu bapa menjemput anak dengan secepat mungkin, ataupun jika bolehlah saya minta kerjasama daripada ibu bapa supaya anda kalau boleh tolonglah letak kereta ataupun parking kereta di tempat yang sepatutnya anda parking. Jangan blok kereta seseorang, ya. Ni kawasan sekolah. Saya memang tahu kawasan sekolah, ya, jam jalan pula hanya mungkin ini adalah laluan utama kita nak pergi ke tempat kerja masing-masing, shortcut, ya, nak pergi ke tempat lain, ya. Tapi kita nak ada choice. Walau apapun, di mana pun kita berada, ya, pastikan sikap kita sebagai pemandu yang beretika juga patut menghormati pemandu ataupun orang lain. Okey, itu adalah sumbangan komuniti saya juga. Sama-samalah jika saya turut melakukan kesilapan, kelemahan, tegurlah saya. InsyaAllah saya akan terima, ya.
sama-samalah kita tegur, sama-samalah kita memperbaiki kesilapan kita, ya. Nobody perfect, it's okay. Kita anggap ni adalah teguran yang membina. Semalam saya mengajar anak saya mengulang kaji pelajaran dia. Saya mengajar subjek matematik kot tahun 2. Mata pelajaran matematik tahun 2 untuk pecahan ya. Pendapat saya, matematik merupakan salah satu subjek yang sangat penting kepada anak-anak. Kenapa? Secara fizikal, saya dapati bahawa subjek matematik inilah yang mendidik anak-anak supaya lebih berfikir secara matang. Kenapa? Sebabnya, jika saya beri duit anak saya 1 minggu, andai katalah saya beri duit anak saya RM10 untuk 1 minggu, dia boleh tahu berapa baki duit simpanan dia yang dia boleh simpan, apa yang dia beli, berapa harga untuk setiap barangan yang dia beli. Jadi di sini saya berfikir secara rasional bahawa pelajaran matematik ini bukan hanya satu mata pelajaran wajib di kelas. Setiap individu, terutamanya ibu bapa, peranan masyarakat sekeliling, sewajarnya menerapkan subjek matematik ini pada bila-bila masa sahaja. Kenapa? Sangat penting. Kita beli pun dengan duit. Duit pun kena kira. Kira tu dari matematik. Simple. Kita ambil yang mudah sahaja. Nak pergi tandas, harga tandas ada 20 sen, 30 sen pun matematik, sen-sen. Itu pun kita belajar tahun 1 punya subjek. Anak saya semalam belajar bersama saya untuk subjek matematik bab pecahan. Saya dapati dia faham subjek pecahan. Cuma perlu saya gilap lagi lah dia punya kefahaman. Kemungkinan faktor bahasa lah mempengaruhi kefahamannya. Secara tak langsung saya lihat dia pandai, dia mudah menerima dan menerap sesuatu kemahiran bercakap. Cuma dia ni keadaan. Jika saya lihat keadaan dia malam hari, saya tengok mood dia. Kalau mood dia elok, kalau mood dia rasa selesa untuk belajar, itu sangat membantu. Dari segi ulang kaji pelajarannya juga ya, sebagai ibu bapa, jika boleh, saya nasihatkan anak-anak sewajarnya memang kita mewajibkan mereka untuk belajar. Betul? Tanpa belajar tak adalah ilmu kan. Pembelajaran ini wajib. Tak kisahlah mana awak berada, waktu bila, wajib. Bagi saya, pembelajaran di sekolah rendah merupakan satu pembelajaran yang amat penting lah untuk semua anak-anak ataupun semua murid di Malaysia ataupun di mana jua. Sebab tanpa basic, anda tak akan dapat buat sesuatu. Tanpa basic juga, anda sukar untuk menilai sesuatu. Contoh tadi saya cakap subjek matematik untuk pecahan. Saya ajarlah pecahan. Senang. 1/2 itu apa, 2/4 itu apa yang lebih besar, apa yang lebih kecil, mana yang lebih besar daripada, mana yang lebih kecil daripada. Saya hanya menilai kefahaman dia sahaja untuk subjek pecahan. Dia saya lihat dia pandai melihat apa yang dia lihat secara direct di buku.
dia dapat membaca dengan baik, dia dapat mengira dengan jelas. Kemungkinan faktor bahasa satu. Yalah, biasalah kan, kalau standardnya di Malaysia ni ada pelbagai jenis bahasa. Kalau kita orang Sarawak, bahasa Sarawak pun banyak bahasa. Okay, banyak slang. Okay, belum lagi melibatkan bangsa-bangsa yang lain dengan kepelbagaian slang, kepelbagaian bangsanya. Jadi peranan saya lah untuk memperbaiki lagi tahap kefahaman anak saya. Anak saya, jika saya cakap bahasa standard, bahasa Malaysia macam ni kepada dia, dia memang jelas faham. Jika saya campur adukkan bahasa antara bahasa Malaysia dengan bahasa slang, dia dah jam. Kadang-kadang dia faham apa yang saya cakap. Kalau dia tak faham tu, saya cuba untuk buat dia faham. Saya terpaksa guna pendedahan dengan senang melalui slang, bahasa slang. Bila saya tanya dia, Elisha, satu biji kek dibahagi 2, pecahan apakah pecahan itu? Dia dah terkebel dah. Walha, dia dah belajar itu adalah 1/2. Lukis satu lukisan bulatan, dan awak tulis bulatan itu adalah sebiji kek. Okey, awak bagi 2, Elisha, bulatan tersebut. Saya nak menguji dia. Dia tak faham, ataupun dia letih ke waktu malam kan. Semalam malam already 9 o'clock. Okey, ada student yang boleh belajar sampai 12, ada sampai 11 setiap hari. Anak saya kalau dah 9 o'clock, 10 o'clock, time dia, mood dia, keupayaan dia, kebolehan dia, memang time to bed. Okay, dia, Elisha, seorang anak yang berkebolehan, seorang anak yang cerdas, seorang anak yang suka berfikir, suka bertanya, dan hanya akan bertanya bila dia rasa betul-betul nak tanya. Kalau dia tak tanya, dia tak akan tanya. Kalau dia rasa tu tak perlu, dia tak akan tanya. Itu adalah cara anak saya. Sepanjang saya mengajar dia di rumah semalam, jelaslah bahawa anak saya ni, dia faham subjek matematik. Okay? Dia faham pecahan yang saya ajarkan. Cuma kemungkinan bahasa yang saya gunakan itu sedikit mengganggu kefahaman dia. Kadang-kadang saya tak sedar, ya. Okay, apa yang, yelah, kita terpaksa filter, kita terpaksa tapis. Okay, kita terpaksa tapis pendidikan yang kita ajar, ataupun kita guna bahasa yang senang faham kepada anak-anak supaya mereka senang faham sesuatu pengajaran. Dia mesti ada subjektif, dia mesti ada objektif, ya, dia mesti ada rasional. Macam rancangan pelajaran Malaysia, dia subjek, okay? Macam plan. Setiap guru, contohnya, setiap guru dia ada satu plan tindakan untuk guru, ya. Setiap guru mesti ada pelan tindakan, dan setiap pelan tindakan mereka mesti menjelaskan apakah objektif pembelajaran setiap hari dalam kelas, dan juga apakah kriteria pembelajaran yang telah dihasilkan sepanjang pembelajaran ataupun sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilakukan di kelas. Samalah juga dengan anak-anak kita. Itu yang saya dapati. Okay, tahun 2 doh kan. Berpeluh saya tengok tahun 2 doh. Dia tak macam kita. Ada setengah budak dia petah bercakap. Tahun 2 ni apa pepek lebih daripada mak, lebih daripada ayah kan. Anak saya ni, dia karakter dia, awak tak bawa dia cakap, dia tak tahu bercakap. Kalau dia nak sembang, kalau dia nak bercakap, dia pasti cakap. Bila mana dia dah bercakap,
Jenuh lah awak nak melayannya. Itu adalah karakter anak saya, Elisha. Okay. Sekarang ni pun saya sedang menunggu dia lah ni. Saya menunggu dia tiba untuk balik dari sekolah. Saya tengok kiri kanan ni. Saya tengok, okay. Sekarang ni aktiviti di kawasan pekarangan sekolah ni dah penuh dengan kehadiran ibu bapa untuk menjemput anak-anak kan. Tengok dah makin ramai, makin banyak dah kereta-kereta parking dah. Saya tak boleh lah nak highlight kepada anda kawasan macam ni sebab ni adalah kawasan sekolah kan. Tak baik kan. Saya cakap secara oral sahaja, tak naklah kita viral tak tentu pasal kan. Hormatilah sedikit kan. Ini adalah tempat pembelajaran kan. Kita tak naklah menyentuh sensitiviti sesuatu tempat. Betul tak? Okey. Lagi. Bagaimana dengan cara anda mengajar anak-anak? Saya ingin dengarlah. Saya ingin menjemput sesiapa jua. Adakah anda seorang cikgu, guru, ataupun adakah anda seorang lecturer yang turut sama menjadi seorang YouTuber? Tolonglah tampil ke sini untuk memberikan sedikit tips ataupun komen kepada saya cara-cara untuk untuk mengajar anak-anak. Secara tak langsung saya juga dapat sesuatu ilmu yang kemungkinan saya tak dapat ataupun saya tak pernah tahu sebelum ni. Jadi kepada anda di luar sana, silalah datang ke channel saya ya. Kongsikanlah bersama ilmu anda dan pastikan juga diri saya akan turut sama bekerjasama dengan anda. Sama-sama lah kita get knowledge kan. Kita share ilmu itu kepada mereka. Siapa lagi? Kepada masyarakat lah kan. Jika kita dah dapat sesuatu ilmu tu, alhamdulillah, kegunaannya bukan hanya untuk hari ni. Sampai bila doh? Sampai bila? Okay, tadi sempat namanya empat saya ni. Sempat jugalah saya beli daun kunyit. Tengok. Saya beli daun kunyit. Sempat. Hairan orang tengok. Alamak. Awak nak buat apa dengan daun kunyit ni? Daun kunyit ni bukan hanya untuk masakan saja. Banyaklah faedah daun kunyit ni. Untuk apa? Takkanlah saya nak ceritakan kan. Boleh nak share tapi kan video tajuknya lain. Tadi tajuk lain, kejap saya tajuk lain. Saya kalau saya pegang kamera ni, saya rakam video, saya tak nak khusus kepada satu tajuk saja. Saya nak secara spontaneous. Saya nak spontan. Apa yang saya cuba untuk cakapkan ataupun untuk saya bincangkan ataupun untuk saya utarakan, saya akan cakap. Okey, saya nak cakap, saya nak bercakap. Jadi saya akan kongsikan bersama jugalah dengan anda supaya anda dapat tahu. Oh, alamak, Nizan ni jenis yang banyak cakap kan. Alamak, Nizan ni kan dia suka dia buat satu video ni bla 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 bla. Tak apa, best kan. Masa yang sama bukan sahaja saya cakap-cakap kosong, tapi saya juga turut mempromosikan barang-barang seperti telefon canggih Oppo. Jika anda berminat nak beli Oppo, okay, dengan harga yang murah, semestinya di Shopee atau Lazada. Dapatkan harga promosi yang dilakukan sekarang. Rebutlah peluang tersebut. Apa lagi? Jom di Lazada, jom di Shopee. Okay. Dan lagi puasa saya promosikan. Sekarang saya nak tunjuk kepada anda ni. Adakah anda dapat lihat apa yang saya beli ni dengan serai? Ya, dengan serai. Ini apa lagi ni? Daun su apa lagi ni? Dengan limau lagi. Apa ni? Okey, baik. Anda dah lihat kan? Lihat apa yang saya beli tadi. Okey. Apabila saya memasak,
saya nak pastikan apa yang saya masak itu sedap. Bukan hanya untuk tekak saya ataupun selera saya saja. Anda lihat ni. Kepada mereka yang tak tahu apakah ini, khususnya kepada to my foreigner friends, apakah ini? What is this? What you call this? Kalau saya senang je. Kalau kawan saya dari luar negara, terutamanya daripada Jepun ke, kan, ada Jepun, hai Ayumi, Megumi, Takako Kurata, Ayumi, Megumi. Okey, lagi kepada mereka yang kenali saya, hai kepada Jessie, hi sir, Jessie Ringgit Burger, Sarah Ringgit Burger. Hi for those who are familiar with me. Panas, tengok, sweating in the car. I'm sweating now. Saya beli lengkuas lah. Tengok, saya beli lengkuas. Untuk apa lengkuas? Alah, untuk masak lah. Takkanlah untuk saya minum, kan? Okey, lagi kepada kawan-kawan semua, terutama kepada mereka yang bukan dari Sarawak. Adakah anda lihat ni? Apa ni? Apa yang saya cuba tayangkan ni? Ini saya panggil, orang Sarawak panggil ni terong asam. Okey, orang Sarawak panggil terong asam. Nak masak apa terong asam ni? Wah, terong asam ni lah makanan favorite orang Sarawak. Tak kira lah awak Sarawak ke Sabah ke, saya rasa setiap Borneo, Kepulauan Borneo pasti tahu buah ni. Okey, untuk apa? Dimakan begitu saja ke? Dia macam buah, ada satu jenis buah tu lah. Saya lupa lah orang sebenarnya panggil buah apa. Kan? Dia sebiji macam ni. Nanti saya cek balik buah apa ni. Tapi yang kalau kat sini dia tak sama dengan buah yang orang tu cakap, kan, yang kamu fikir. Ini adalah sejenis buah yang kita gunakan untuk memasak, terutamanya untuk masak ikan, masak asam pedas. Asam pedas, bukan asam pedas Melaka. Asam pedas kita kena gunakan ni. Memang lah ikan awak tu. Okey, lagi serai. Kita beli serai dah, so anda tahu kan. Then what is this? What is this? I want to show you. Wait. This one. Okay. Do you know this? Adakah anda tahu apakah ini? Yeah, macam halia. It looks like ginger, right? But it is not ginger. Ini ialah temulawak. Ini bukan ginger ya. Ini temulawak. Mula-mula saya ingatkan ginger. Oops, bukan ginger. Ini bukan halia. Ini ialah temulawak. Temulawak. Kepada mereka yang tak tahu bagaimanakah rupa temulawak di Sarawak, sangat banyak dengan temulawak dimakan begitu saja, or awak boleh buat jus ke nak minum ke untuk kecantikan, bling-bling, ataupun anda guna temulawak ni untuk berulam. Ulam dengan apa? Of course lah dengan sambal awak. Takkan awak nak makan macam tu. Boleh awak nak makan macam tu je, kan? Okay, berpeluh dah saya, kan? Tengok berpeluh dah saya. Banyaklah saya dah beletih. Anak saya pun tak keluar-keluar lagi. Manalah anak saya ni. Terima kasih lah datang ke channel saya. Inilah watak Niza. Siapa yang tak tahu Niza? Inilah Niza, kan? Inilah saya. Bye. Thank you for those who are sharing my videos. Terima kasih juga kepada mereka yang menjadi subscriber ataupun menjadi teman-teman saya dalam YouTube saya. Anggaplah kita sama-sama belajar lah ya. Terima kasih kepada anda semua. Welcome to my channel. I'm Miss Isha. Please do subscribe me, comment and like. Thank you so much. Bye. Tengok dia punya ni. Ambil belakang kali. Tengok dia punya ni. Okay. Ambil belakang kali. Okay. Bor. Tengok. Okay. Okay. Bor.